Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Putra 9899, saudara Muhammad M. Jamil, Mat Niuk, saudara Danos CS, juga saudara Alfa, saudara Boz, nama Boz, saudara Roslim, saudara Azli, Puan Syarifah Hafifah. Waalaikumsalam. Saya Saiful Anwar. Itu juga Yang King Fazin, Yang King Fazni, katanya. Saudara Madam K, how are you Madam K? Doa saya anda semua sihat. Saudara Ismos, saudara Maksu BM, Bukit Mentajam kot, selamat petang. Saudara Asal Selama Kedah. Siapa dia Asal Selama Kedah ni? Siapa saudara? Apa khabar Rubidin? Doa saya anda sihat. Saudara Puan Halimatun Said, salam dari Ipoh, Perak. Hujan ke? Rasanya cuaca mendung nampaknya. Saudara Kamisa Dahlan daripada Gelang Patah, panas di Johor katanya. Saudara Salamah Yusof, selamat petang. Itu juga Rohani Danos CS, saudara Nordin Abdullah, saudara Salamah Yusof, selamat petang. Anda semua makan apa petang ni? Saya tengah hari tadi makan nasi, ikan goreng, ikan selangat saja saya. Sedap walaupun tulangnya banyak. Makan nasi, lauk selangat dengan sambal tumis udang bawa balik daripada kampung semalam ya, Puan Salamah Yusof. Saudara Encik Belutik ulas sedikit pasal LGBT semalam. Dia tengah makan kuaci ni katanya. Saya isu-isu yang itu bagi saya lah. Ya Puan Khatijah, saudara Zamari LC, saudara Pak Chu, saya melihat bahawa LGBT ke apa semua ni, ini saya nampak negara kita dalam bercempera sikit. Dalam keadaan yang bercempera. Yang orang macam-macam lah konon-kononnya freedom of speech, kebebasan. Inilah kebebasan yang tak bertempat. Ya, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, Pak Khabar Sukan Petani, saudara Junaidi Hakim, selamat petang dari Tapah. Saudara Junaidi, saudara Muhammad Anwar Muhammad, salam dia katanya. Dia berasal daripada Bandar Seremban, saudara. Dia kata kalau pergi ke Seremban jangan lupa perkenalkanlah Cendol Sharif di Bandar Seremban. Jadi berbalik pada isu LGBT ni, saya kata itu soalnya kalau kita kukuh iman kita, kukuh pegangan kita, datanglah apa saja pun, tak ada keperluan untuk kita risau, saudara. Saudara Maksu makan laksa Penang, alhamdulillah sedap tu. Yang King Fazid Yang King dia kata hari ni isteri merajuk tak masak hari ni. Kalau isteri merajuk tak masak, jawab makan di kedai lah jawabnya, saudara ya. Saudara Nordin Azli Nordin, dia kata Marina Mahathir itu tokoh LGBT. Bagi saya itulah, saudara. Kita nak menuduh pun kita berbukti nanti boleh kena saman dan sebagainya. Soal itu adalah soal masing-masing punya pegangan dan kehidupan mereka. Bagi saya rasalah sewaktu saya belajar di luar negara dulu, tak ada risau pun kita soal LGBT ke, soal pendakwah-pendakwah bukan Islam ke, asalkan pegangan kita dalam diri kita ni kukuh, saudara. Saudara Imun, apa khabar? Saudara Adam Jebat, selamat petang. Yang penting bagi saya adalah kita mengukuhkan, pertama sekali ukuh persaudaraan. Yang kedua, kita pastikan dalam diri kita ini ada pegangan agama yang kukuh. Selagi kita ada pegangan agama, datanglah apa pun seranganmu, kita mampu untuk menahannya. Ya, saudara Puan Rubiah Osman, saudara Syahid Nur, kata saudara Syahid Nur, asam pedas ikan pari di Parit Jauh Muar. Oh, alhamdulillah. Sebenarnya asam pedas di ikan pari itu sedap, tapi saya lebih suka asam pedas semilang ataupun asam pedas ikan jenahak. Tapi ikan semilang tu, telur ikan semilang tu yang sedap tu, saudara. Saudara Mak Seperi ya. Saudara Dalmira Bid, apa khabar? Orang Kelantan. Kes Zira Lee, salam persaudaraan dari Kota Belut Sabah, apa khabar? Kes Zira. Syahid Nur, betul ke PAS nak putus hubungan dengan Bersatu? Itu kita bincang malam. Siang tak nak cerita pasal politik. Anda panggil lah saya buat macam mana pun. Saya tetap dengan pegangan saya.
Kalau siang 3:30 dan kita bersembang dalam waktu yang terhad ini, saya lebih suka kita mengimbau masa silam, suasana hari ini, tentang kehidupan rakyat. Itu lebih penting. Saudara Salimah Yusof masak daging salai dengan terung berlanda. Saudara Haji Muhammad Zain dengan cerita isu sandakan akan bergema kembali. Geng Luqman Adam dan grup Puazi. Itulah saudara, isu-isu yang menyangkuti soal-soal orang politik ni kalau boleh lah. Saya cuma nak bagi pencerahan sedikit. Satu saja, sebab pagi tadi Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun dihadapkan sekali lagi ke Mahkamah Shah Alam. Jadi tuduhannya adalah menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit. Beliau bagaimanapun tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan. Cuma beliau minta supaya dipindahkan ke Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur agar perbicaraan itu bersekali dengan tuduhan yang terawal. Yang awal minggu lalu beliau dituduh dengan 6 tuduhan dan dikenakan ikat jamin sejumlah 2 juta ringgit. Dan Tan Sri Muhyiddin telah pun membayar ikat jamin tersebut. Jadi kes di Shah Alam itu minta dipindahkan supaya memudahkan perbicaraan. Jadi pihak pendakwa rakyat, pihak peguam bela bersetuju. Itulah keadaannya sekarang, saudara. Sama-sama kita tunggulah. Kerana beliau didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1B, itu pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan, kalau bersalah 15 tahun, saudara. Itu keadaannya. Dan Mahkamah Session tersebut sudah pun ditetapkan pada 26 Mei ini. Perbicaraan akan bermula Januari, Februari, Mac, April, Mei. Mana lepas raya lah, saudara. Selepas hari raya, maka perbicaraan akan bermula. Terpulanglah. Itu saja yang dapat saya laporkan kedudukan. Apa-apa pun malam nanti saya beri pencerahan tentang politik. Siang ni tak payahlah kita bercakap soal politik, saudara. Dah lenjan lah warga kita dengan cerita pasal politik ni. Tak habis-habis. Saudara Wan Syarudin, itu juga saudara Tarmas minta saya komen sikit. Bajet per kapita mata pelajaran sekolah dipotong 14%. Saya belum dapat menghayati sepenuhnya, sebab perbicaraan hari ini di Parlimen, saudara, dia mula membahaskan kementerian demi kementerian. Bajet dah diluluskan. Jadi sekarang ni mereka akan membicarakan atau mengulas serta menukuk tambah mana yang perlu. Saudara, saudara Bagok Buragas kata yang penting pegangan hidup dalam beragama. Dia kata saya bekerja dan belajar di luar negara, tak ada masalah pun. Benar. Saya pergi satu dunia, saudara. Saya belajar di luar negara. Tak ada pun kita risau. Duduk jiran saya, cuma tak duduk serumah lah dengan mereka yang beragama bukan Islam. Tapi saya rasakan tak ada apa pun. Kita ni kadang-kadang benda yang kecil kita besar-besarkan. Yang penting kita ketepikan yang tak menentu. Bagi saya lah, dia nak buat apa pun dia punya hal lah. Orang kata kubur masing-masing. Cuma memanglah, sebagai umat Islam kita rasa-rasa terpanggil untuk memberi komen. Tapi bagi saya dalam keadaan sekarang ni, lebih baik kita membicarakan soal ekonomi, saudara. Itu yang paling penting. Kerana kehidupan, hidup mesti berterusan. Saudara, malam ini saya akan nak bercerita sedikit apa yang berlaku tentang di luar negara dan sebagainya. Saudara, saudara Pak Chu dia ada langkap berlautkan pekasam ikan lampam. Langkap dia memanglah dia jauh sedikit daripada kawasan laut ataupun ikan air masin, dia air tawar. Ikan pekasam lampam. Saya tidak begitu banyak makan ikan air tawar. Saya lebih banyak makan ikan air masin dari laut, saudara. Macam contohnya tengah hari tadi saya makan ikannya kecil saja, tak besar mana pun. Ikan ikan selangat. Ikan selangat ni banyak tulang tapi kecil. Jadi bila dipotong di siang tu, di kelar dagingnya digoreng. Cukup, saudara. Dan saya ingat dulu tadi saya bagi tahulah pada keluarga saya kata kecil-kecil dulu, ikan selangat ni kita buat sambal tumis makan dengan nasi lemak. Sedap, saudara. Saudara Hasnah Hussein dia kata PA jadi kerajaan macam-macam hal. Saya ingatlah soal ini, jangan kita nak tuduh itu dan tuduh ini.
Segala-gala berjalan. Dulu pun isu LGBT ni berjalan juga. Jangan kita salahkan kerajaan. Tak baik saya. Kalau saya lebih baik soal isu LGBT ni kita lihat dengan pandangan, kalau bagaimana sabda junjungan, kalau kamu melihat berlaku sesuatu kebejatan, satu kejahatan, ya, kemaksiatan, kalau boleh, cubalah kamu cegahnya dengan mengambil tindakan. Kalau tak mampu, cegah dengan teguran. Kalau tak mampu, dengan kerlingan mata. Macam tak minat lah. Dia pandang. Dan yang paling akhir, bolehlah ditegahkan, cakap dalam hati, aku tak akan bersama dengan kamu. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Kata junjungan baginda Rasulullah SAW. Jadi retinya saudara, apa yang berlaku, perarakan LGBT tak ramai mana pun. Di Amerika dulu ada perarakan Ku Klux Klan. Itu kumpulan agama juga saya yang mau membunuh warga negara tersebut yang tidak mengikut kehendak mereka. Kumpulan Ku Klux Klan. Ada perarakan. Saya tengok macam tu jugalah, macam mana LGBT ni. Tapi Ku Klux Klan dia pakai topeng, ada pesarung apa semua. Dan itu budaya untuk ethnic cleansing atau penghapusan kaum. Jadi LGBT ini soal kebebasan sama ada dia nak buat sama-sama dia, pedang lawan pedang ke, nak kahwin sama jenis ke, memanglah dunia akhir zaman. Baginda Rasulullah dah menyatakan akan tiba masanya apabila agama ini diketepikan dan manusia semakin, saya rasa dunia dah semakin gila saya. Mana mungkin lesung batu bertemu dengan lesung batu, belalai gajah bertemu belalai gajah. Inilah keadaannya saya. Jadi tengoklah macam filem Mentega Terbang, filem-filem yang bagi saya lah, manusia sudah semakin gila nak menunjukkan bahawa mereka lebih bijak daripada kita. Tapi kita mengharapkan agar mereka yang diberi tanggungjawab, memegang jawatan di kementerian, di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal, menjaga hal ehwal agama Islam, mereka lah yang harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sama ada memerangi ataupun membentas kegiatan sebegini. Dan sesuatu yang berhubung kait dengan agama ini sahaja, dia letak di bawah raja-raja Melayu. Jadi saya tak tahu apa tujuan perarakan semalam. Nak tunjuk orang bahawa aku ini sahabat qarib Sajjad. Saudara Normi Helmi, benar sekarang ni ulama-ulama sudah tidak dihormati lagi. Kenapa? Kerana ulama sudah mendatangi umarah. Saya berkali-kali saya dah bercakap, jangan sesekali ulama mendatangi umarah. Kalau itu berlaku, tandanya hari semakin hampir berlakunya kiamat. Apabila para ulama, orang yang tahu soal agama, segala sendi-sendi agama, mereka faham sangat. Dan kalau mereka bersama dengan umarah, itu pemimpin ataupun raja, istana, maka susahlah jadinya saudara. Dulu-dulu pun para ulama kita kebanyakannya imam-imam besar, berakhir dengan hidup mereka di penjara. Itu keadaan saya. Jadi saya tak mengulas lebih, saya pun bukan pakar sangat saya cuma mampu mengulaskan apa yang berlaku semalam. Saya lihat, saya tonton dalam media sosial. Perkara itu tak sepatutnya terjadi di negara kita ini, sebab negara kita adalah agama Islam itu agama resmi persekutuan yang perlu dihormati. Tapi orang Islam kita sendiri pun ada yang terlibat sama. Jadi kita nak tuduh dia pengamal ke, kita tak ada bukti. Melainkan kalau pergi masuk bilik dia waktu dia telah melakukan bersenggama, itu lain, soal lain saudara. Saudara Junaidi, terima kasih saudara. Selamat petang saudara Cik CTP. Semoga dipermudahkan segala urusan, alhamdulillah. Saudara apa mana tadi? Selangor, walau banyak selangat, saudara Rabudin Prasad, ikan selangat ni walau banyak tulang, tapi kalau digoreng garing-garing memang sedap saudara, manis rasanya. Dan ini ikan yang segar, tidak lagi disimpan dalam peti ais berbulan-bulan. Saya nak mengingatkan anda juga, kebanyakan ikan yang kita beli di pasar saudara, ia yang diimport daripada luar negara, macam daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada Bangladesh, daripada India, saudara. Ikan-ikan ini selalunya bukan usianya sebulan dua, kadang-kadang hampir bertahun. Jadi apa yang mereka lakukan, para pengeksport ikan di negara tersebut, mereka sembuh dengan bahan kimia supaya tahanlah ikan itu. Tapi nak tahu sama ada ikan itu ikan import ataupun ikan segar,
Lepas digoreng, biarkan dulu sejuk, keras ikan tu. Dan rasanya tak ada kenikmatan. Berbeza, walaupun ikan selangat, durinya banyak macam mana pun, tapi sedap makan, saudara. Cukup ikan selangat, saudara, kalau saudara bijak, suruh orang rumah, goreng, lepas tu buat sambal tumis. Lebih sedap daripada udang, saudara. Saudara Sailan Sadi, betul tu ulama' dah tak dihormati, tapi tak semua yang politik je. Semoga yang lain juga berpolitik. Saya tak tahulah, saudara Sailan. Bagi saya soal politik kita cakap malam nanti. Apa khabar Lim Buncang? Anda makan ikan apa hari ni? Siapa saja yang memerintah tidak dapat memuaskan kehendak semua. Itu memang benar, saudara Bulim Prasrat. Datanglah apa pun. Cuma saya ingat malam nantilah kita berbicara soal politik ni. Sebab banyak benda juga yang kita nak bercakap. Kerana saya nak cerita semalam perjalanan saya balik daripada Lumut. Saya tidak ikut highway. Highway itu selalunya daripada Lumut pergi Teluk Intan. Selalunya kalau saya singgah di Teluk Intan, saya akan cari nasi kandar Gulam Rasul. Petang kemarin saya makan mi Mastan Ghani. Itu pemain bola sepak Perak dulu. Sekarang dia tak ada lah, sekarang dia dah meninggal. Tapi resepinya masih ada lagi. Mi rebus Mastan Ghani berhampiran dengan pagoda yang besar tu di Teluk Intan. Memang sedap lah, saudara. Jadi selalunya, tapi bila saya nak balik ke Kuala Lumpur semalam, saya ikut jalan pantai. Nak cuba-cuba jugalah. Lebuh raya pantai daripada Lumut nak pergi ke Kuala Lumpur. Katanya dah siap, tapi rupanya tak siap, saudara. Sekat jalan saja. Memang benar, saudara, jalan itu cantik, lebar, dan sepatutnya kalaulah tiada gangguan lalu lintas, mudahlah perjalanan. Boleh dikatakan dalam 2 jam saja Kuala Lumpur ke Lumut. Tapi semalam daripada pukul 4.30 petang sampailah pukul 9.45. 4.30, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam. Kerana saya terjebak dalam kesesakan lalu lintas di antara Skincan dengan Kuala Selangor. Itu memang kawasan sesak. Saya harap teman-teman semua kalau nak melalui jalan sebut dalam musim-musim perayaan, elakkanlah. Cari jalan lain, lencung kemudian. Jalannya belum siap lagi, lebuh raya belum siap lagi. Cuma bila saya lalu daripada Skincan menghala ke Kuala Selangor, masih banyak lagi, ada lagi, saudara. Gerai-gerai, ya, perusahaan orang kampung kita, ya, saudara, dia menjual mentarang. Memang mentarang ni sedap, saudara. Kalau dibakar, mentarang ni ada orang buat sup. Saya tak biasalah. Mentarang adalah sejenis siput yang hanya ada di sekitar kawasan Sabak Bernam, Sungai Besar, membawa ke Kuala Selangor. Mungkin juga ada di Johor rasanya, saudara. Ia dalam selut. Dalam selut ini, mentarang ini, dia panjang. Kalau di kampung saya dulu tu ada satu jenis siput, kita panggil siput pahat. Dia panjang juga, tapi dia dalam pasir. Mentarang di dalam lumpur. Dan mentarang ini, ada restoran mentarang di Skincan, tak silap saya. Saudara, zanggi putih, ikan puyuh, sambal tumis. Saya tak pernah makan. Sebab saya katakan bahawa saya tak reti nak makan ikan air tawar. Saya selalu orang laut lah katakan, saudara. Orang Lumut. Jadi ikan puyuh ni rasa rare lah pada saya. Saudara Junaidi, saudara Mon Syarim. Siapa nak berpolitik, bolehlah ke ISMI sekarang. Ayalah, silalah, betul lah. Nak rasa politik, carilah halaman politik waktu tu begini. Masih lagi ada saudara Lokman Adam, ISMI, saudara Zamil Ibrahim, saudara Atan Dita. Saya sekarang ini menceritakan tentang memori, tentang kehidupan warga, macam saya kata tadi, tentang mentarang. Sepatutnya diusahakanlah agar restoran mentarang ini besarkan, diperbagaikan masakannya. Tapi setahu saya mentarang ni cuma sedap dimakan, ia dibakar. Sebab mentarang ni isinya banyak air. Kalau rebus, air itu bercampur-campur, itu yang kurang enak. Tetapi kalau dibakar, air dia kering, dah dagingnya mentarang kecil sebesar ni saja, ataupun besar ni. Itu rasanya paling besar lah. Nak dapat besar tak ada. Itu sejenis siput laut. Dan bila saya lalu sekitar pekan ini Skincan, kawasan Skincan tu, saya nampak lagi kakak-kakak kita masih lagi menjual jagung rebus. Aduhai, ini mengimbau kenangan, saudara. Di Kuala Lumpur dah tak ada dah. Kalau nak ada jagung rebus pun mungkin saudara kena pergi ke Kampung Baru. Adalah 1 atau 2 gerai yang jual jagung rebus.
Tapi kalau saudara pergi ke ini Kelantan lalu ikut lodging saudara, ada juga jagung rebus. Itu jagung rebus dia panggil Korea. Manis jagungnya. Tetapi ini jagung rebus original, asli yang ada di sepanjang jalan di Skincan. Tak banyak, saya ingat dalam 15 gerai adalah begitu saudara. Singgah situ, kita berhenti, kita beli jagung, dibuka, manis saudara. Bukanlah jenis-jenis jagung Korea atau jagung Jepun, tapi jagung original. Sedap saya. Bila makan jagung teringat masa saya muda-muda dulu, itulah laluan kita. Balik ke kampung saya singgah di sekitar jalan dekat Skincan, ada banyak jagung. Kerana di situ juga Skincan adalah kawasan tanaman padi. Cuma yang menyediakan silo ataupun pusat menyimpan beras dah tak ada. Sebab itu kita bakal mengalami kekurangan makanan ataupun food security kita ni beras. Dulu banyak dia punya simpanan padi ataupun berasnya, gedungnya. Sekarang tak ada, saya nampak tak ada. Saya cari, tak ada ke dah. Kilang padi ada satu. Sebelah kalau nak menghala ke Lumut, belah kiri. Kalau daripada Lumut, daripada Bagan Datuk ataupun Dagang Utama Melentang, nak sampai ke Kuala Selangor, belah kanan tu ada satu lagi. Dah buruk pun dah. Saudara Along, Farehan, rindu juga nak balik kampung. Pulanglah saudara. Saudara Along Farehan ni anak siapa ya? Kalau dia kata rindu juga balik kampung baru, itu kampung saya tu. Along, sila jelaskan. Saya kadang-kadang berbual nama Along macam Ketua Putih UMNO, nama Along. Itu saja. Saudara Noklaf, Mi Mastan Gani Teluk Ensin, bukan Teluk Ensin tu nama lama. Sekarang ni orang panggil Teluk Intan. Dulu memanglah Teluk Ensin. Saudara, sedap dengan kuah rojak. Betul. Minta dengan saudara Noklaf, kalau minta semangkuk ataupun sepinggan mi rebus Matanggani ni, minta dia hantar sekali dengan kuah rojak atau kuah pasbur. Campurkan sedikit. Saudara, memang sedap. Saya dah rasa dah, alhamdulillah. Dan mi-nya bukan macam mi biasa saudara. Kadang-kadang kita tengok macam Maggi mi tu. Dia jenis halus, lembut. Along Farehan ni anak Farid. Okay, salam kat mak ya. Saya kenal dengan anda. Bapa saudara anda membuat Johan, itu kawan rapat saya tu, Along Farehan. Dia adalah saya punya right hand man masa saya di kampung dulu. Jajah seluruh kampung. Saya Syodik Kamran, salam dari Ipoh Bercam. Saudara Rabudin Pasrat, mentarang direbus, tak perlu air, campur serai dan garam sebab ia banyak air. Benar. Jadi sebab itu kata yang sesuainya dibakar. Tapi kalau bakar ni salah pula, ni terbakar, ni kentung pula saudara ya. Rebus saja tanpa menggunakan air, letak serai, tutup, biarkanlah dia. Sebab dalam badan ini mentarang itu ada air saudara. Ya saudara, jadi bila saya bercerita sampai dekat Skincan, ada jagung rebus, kita pun berhenti sekejap makan, sambil balik memandu kereta tu makan jagung, mengimbau kenangan silam. Kerana dulu saudara, kalau saya balik ke kampung saya menggunakan jalan pantai, kita tak guna jalan highway dulu. Selalunya kita akan melalui Sabak Bernam. Dekat Sabak Bernam tu ada sungai Perak tu saudara, dan kita menggunakan, sekarang ni dah ada jambatan besar, cantik, begitulah. Perubahan zaman, negara makmur kita, kerajaan membina jambatan yang indah dan cantik. Jadi highway, jalan pun laju mudah. Tapi kami dulu kalau nak menyeberang daripada Sabak Bernam ke kawasan menghala ke Utama Melentang tu saudara, dia kena naik feri. Feri ni macam besarlah feri itu saudara, untuk membawa kereta kita. Cuma masalahnya saudara, kalau sampai di situ jam 6 petang. Kalau sampai di Sabak Bernam jam 6 petang, lebih baiklah patah belakang cari, kalau ada hotel. Dulu tak ada homestay, ada hotel-hotel tempatan tu, tidurlah malam kerana tak ada feri. Kalau sampai juga kat situ, jawabnya tidurlah tepi sungai tu, sehinggalah pagi besok jam 6 pagi baru boleh naik balik. Jadi kalau dululah nak menyeberang Sabak Bernam saudara, Sungai Bernam tak silap saya, nak lalu nak menyeberang ke kawasan daerah Manjung dan sebagainya saudara, ataupun Bagan Datuk, mesti naik feri. Kalau lewat daripada 6 petang tak ada feri. Itu dulu.
saudara Alung Farhan, Johan tu ayah ngah saya, abang pada Farhan. Benar, betul. Jadi saudara, balik pada cerita saya tentang ferry tu, saya teringat pula. Lalu tu saya cerita lah dengan anak-anak saya, dengan cucu saya, kata, ini dulu, Aki dulu kalau naik nak balik, naik ferry. Dia kata ferry, dia ingatkan macam ferry besar, macam Pulau Pinang. Kita panggil ferry lah. Sebenarnya macam bot lah saudara, yang letak naik kereta kita, bawa menyeberang sungai. Dan dalam keadaan begitu, saya cerita juga macam mana peristiwa yang berlaku di Parit Buntar. Saudara, satu ketika dahulu, bagaimana tak ramai lah, saya ingat dalam 35 orang. Ramai tu. Anak-anak kecil yang menyeberang nak pergi ke sekolah, mereka menaiki ferry, tiba-tiba ferry itu katanya tali itu putus dan ferry itu sudah tenggelam. Bila tenggelam, ramai yang meninggal dunia. Jadi betul besar saudara. Ini tak silap saya rasanya di kawasan Kulim Bandar Baru saja, antara Parit Buntar dan Kulim Bandar Baru. Jadi bila keadaan begitu, mengimbau pula saya gambar-gambar yang saya lihat dalam media sosial, bagaimana warga kita di Sabah dan Sarawak. Saya memang sudah katakan saya agak terkesan kerana masih ramai anak-anak kecil kita yang di Sabah, di kawasan-kawasan pedalaman khususnya saudara. Di Sarawak, mereka terpaksa menaiki bukan ferry, naik sampan ataupun menyeberangi jambatan yang terlalu kecil. Ada kalanya bila musim hujan, jambatan itu patah, anak-anak tak boleh nak ke sekolah. Di sinilah saya katakan bahawa bagaimana bunga bangsa kita yang sepatut sedang hebat menimba ilmu tergendala. Mr. Mark, Tui Sudu hari ini handsome. Tui mana tu? Saya tak tahu. Saya Jamri Abdullah, Kampung Gajah pun ada ferry juga. Di Kampung Gajah juga ada ferry. Tak silap saya dekat Cucak je ke Langkap gitu. Tetapi dulu di nak Keripuh dulu, lalu Pekan Parit ataupun Bota, ada jambatan dulu dipanggil jambatan gantung. Jambatan itu dibuat bila musim hujan, kalau banjir dia tarik balik jambatan tu supaya tak dihanyut oleh air. Dia tersadai juga saya. Di sama ada seberang jambatan sana dulu, pas sekarang ni orang panggil jambatan Nordin Perak saudara. Dan jambatan dulu guna bila lalu saja berbunyilah gergum. Sekarang Tanjung Belanja. Betul saudara, Noklaf. Saudara ni orang Perak gamaknya saudara. Saya mengimbau masa silam dulu. Tapi sekarang ni dah jadi highway. Alhamdulillah, inilah saya katakan berkat kesabaran warga kita dan usaha kerajaan yang murni untuk memakmurkan rakyatnya. Dan sebab itu saya akan rasa terkesan bila melihat anak-anak kecil kita di Sabah, di Sarawak yang terpaksa ke sekolah, menyeberangi sungai. Sepatutnya disegerakanlah pembinaan jambatan. Saudara, saya melihat masih banyak lagi pembangunan yang perlu dilakukan, khususnya di Sabah dan Sarawak. Memanglah ada juga kawasan-kawasan di sekitar Semenanjung ini yang masih lagi terkesan, yang masih lagi terpaksa gunakan jambatan. Tetapi saya merasakan di Sabah dan Sarawak begitu tenang. Saya melihat dia sewajarnya pimpinan harus berusaha. Tak kisahlah anda daripada parti mana pun, asalkan anda digelar sebagai yang berhormat, rakyat menghantar anda sebagai ahli parlimen ataupun sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, maka anda harus bertanggungjawab. Teh bengkau apa hal pula tu saudara ni? Cerita dari Saudara Ibrahim pula dah. Saya tak mau bercakap benda begitu saudara. Saudara Adik Mahathir, saudara Pada Idi, Sajat Piut, saudara Syuk. Saudara Kazani hari ini panas. Jambatan Nordin di Tanjung Belanja, saudara Air Napi. Benar saudara. Jadi bila saya melalui daripada Skincan nak pergi Kuala Selangor tu saudara, banyaklah saya dapat makan jagung ori saudara, direbus dalam satu periuk yang besar, ambil satu panas-panas. Aduh sedapnya saudara, sedap saudara. Tak payah nak letak garam dan sebagainya. Tapi sekarang ni anak-anak kecil kita tak reti makan jagung tongkol tu. Mereka lebih suka makan jagung yang telah siap. Ada juga orang jual jagung macam popcorn. Kalau supermarket tu ada jual, bukan tak ada saudara. Tapi jagung itu bagi saya bukan jagung ori lah. Sebab letak dalam cup ataupun dalam cawan kertas,
yang dipanaskan atau dimasak melalui sistem cara masakannya, bagi saya macam diuapkan lah tu. Saudara Noklaf. Saudara Noklaf lahir di Hospital Lumut. Benarlah. Dulu di Lumut lah hospital kami. Tak ada Hospital Manjung. Dulu hospitalnya di Lumut, di atas bukit tu saudara. Jadi kalau Noklaf, sekarang ni hospital dah tak ada. Jalan nak pergi ke camp Tentera Laut Diraja, TLDM. Dulu Hospital Lumut, kemudian di situlah pejabat daerah Manjung, daerah Lumut. Sekarang dah semua dah pindah ke Manjung. Saudara. Saudara Sazlan Anugerah Bakti, dia kata banyak ahli parlimen gagal tangani rakyat. Tak kira mana parti pun. Saya setuju. Memang amat saya setuju. Kebanyakan mereka banyak memikirkan perut. Memikirkan buluk mereka saya. Saya jadi tak apalah, saya undang malam nantilah. Nanti bercakap soal politik ni saya marah lagi. Jangan saya. Kita nak cerita santai-santai. Apa yang saya alami, apa yang pernah anda alami, boleh kita berkongsi saya. Makan kuih apa petang-petang begini. Dan saya balik ke Lumut, berhasrat kalau boleh rasanya nak bertandang sekali lagi. Rindu saudara melihat mentari jatuh. Mentari jatuh di ufuk timur. Duduk di tepian sungai itu saudara. Sambil-sambil dulu kami makan buah-buahan. Sama ada buah rambutan ke, ataupun asam jawa dulu pun jadi saudara. Atau buah cermai. Cicah dengan garam duduk. Itu macam termenung lah saudara. Melihat mentari indahnya tersangkut di antara bukit di Batu Undan. Indah saudara. Kalau saudara pernah bertandang ke kampung saya, cuma saya selalu kata teman-teman, saya beritahu mereka jangan duduk selama 3 hari di kampung saya. Kalau selama 3 hari anda melihat mentari jatuh di ufuk timur, rasanya anda akan kekal duduk situ. Tak tahu macam mana. Itu 3 hari berturut-turut, rasanya rindu kasih sayang di kampung saya itu agak tebal. Dan kampung itu masih kekal saudara. Masih lagi orang kata macam anak dara sunti lah. Walaupun ada banyak lah sekarang ni perusahaan mereka membuat ikan sangkar, tetapi pemandangan itu masih tenang, indah. Nampak gayanya saudara Liza Ratib sejak menyokong PM perpaduan Sabah mendapat manfaat. Belum kita nampak lagi saudara, belum lagi. So saya harapkan agar wakil rakyatnya meneruskan usaha. Baru bajet saudara Liza, manfaat yang diberikan untuk Sabah Sarawak tinggi lebih kurang dalam 12 bilion disediakan untuk pembangunan mereka. Kita mengharapkan agar pimpinan negara kekallah berusaha untuk memantapkan, memajukan hal rakyatnya saudara. Jadi berbalik pada cerita jagung saya tadi tu saudara, di Skincan, jagung yang ori dikopik, dibuang dia punya kulit, saudara, lepas tu dia punya janggut-janggutnya tu, kemudian kita makan. Aduh sedapnya saudara. Berbeza dengan jagung rebus yang ada di pasar raya ataupun kalau masuk tengok wayang. Mungkinlah ada di supermarket tu ada jagungnya saudara, tapi jagung itu jagung yang bukan ori lah pada saya. Sebab dia dah jadi butir-butir jagung itu makan pakai sudu. Dulu kalau cerita orang kampung saya, kalau cerita makan jagung dengan sudu, mesti mereka ketawa. Jadi kita makan jagung tongkol. Selain daripada itu, saya juga berkesempatan beli buah mangga. Saudara, buah mangganya manis saudara, dekat Skincan. Besar. Sekilo dalam RM12 tak silap saya. Besar. Hampir 1 kilo sebutir. Itu perusahaan orang kampung di Skincan. Manis saudara. Ni dia punya sebagai contoh saudara. Masih ada lagi saudara, saya beli. Tapi nak makan tak baik lah, depan dah semua. Tak baik. Setelah ditutup ni kita masih banyak tak faham tentang seorang kata siang-siang ni cerita pasal rakyat. Dan sampai itu ada juga buah jambu air ori. Ada buah jambu air ni saudara yang warna merah. Kalau anda pergi ke singgah di R&R di Tapah tu yang warna merah tu, jambu air tu, itu datang yang diimport daripada Thailand. Yang kita punya dia besar sikit. Rasanya pun beza. Saya katakan buah jambu air ni buah jambu air mawar. Dia tak payah nak cicah dengan kuah colek ataupun kuah rojak. Cukup dengan letak saja garam dah cukup. Sedap saudara. Dan saya mengharapkan sepatutnya saya kata pimpinan kerajaan negeri buatlah tempat yang khas. Sebab sekarang ni dah jadi highway. Walaupun tak siap sepenuhnya saudara.
Kalau dah jadi highway nanti, adalah perusahaan-perusahaan rakyat yang boleh dimajukan di kawasan tersebut. Macam jagung, buah mangga yang ori. Ataupun buat seberang jalan tu pula, buatlah pula makanan laut. Sama ada sotong keringnya, ikan kering. Dulu banyak saya di Kuala Selangor. Kalau saudara lepas saya pekan Kuala Selangor nak menghala ke Tanjung Karang, sebelah kiri itu ada banyak perusahaan jualan sotong kering, ikan kering, ikan kurau saudara. Ikan kering kurau ni kalau masak ini dengan putik cempedak, putik nangka memang sedap lah saudara. Ataupun dengan nanas. Masak lemak nanas, ikan kering kurau. Itu ada di Kuala Selangor. Tapi sekarang saya nampak dah berkurangan. Saya tak nampak saudara. Begitulah keadaannya saudara. Jadi dalam keadaan begini, kita merasakan dalam suasana negara yang begitu terkesan dengan ekonominya, perlu ditingkatkan usaha begini. Saudara Amir Hunter dia kata dekat Pasir Penambang. Dekat Pasir Penambang kebanyakannya ikan-ikan segar. Itu pun ada juga saya lihat, walaupun Pasir Penambang tu letak di berhampiran dengan laut di Kuala Selangor, tapi tak semua ikannya datang daripada nelayan-nelayan tempatan. Ada juga pemilik pasar di Pasar Penambang tu, dia gunakan ikan yang import daripada Thailand ataupun luar negara seperti ketam. Tak semestinya. Kalau yang ketam yang original tu, kalau saya pergi, dia ada lagi hidup lagi ketam tu, simpan dalam dia punya tempat penyimpan. Itu original. Kadang-kadang ada ikan, kalau nak tengok ketam itu, kebanyakan ketam diimport daripada Bangladesh ataupun daripada negara India. Dia selalunya dah berikat, siap ikat dengan getah. Itu bukan ketam original. Secara Amir Hunters, beli ketam di Pasir Penambang, pastikan dia terbuka. Dia tidak ada dia tidak terikat dengan getah dan sebagainya. Itu yang original. Sebab masih ada lagi mereka mengimport ikan-ikan dari luar. Sebab ikan luar ni, kalau saya import ikan itu selalunya berbulan-bulan saudara, bukan 1 bulan. Kita makan pun tak fresh. Tapi memanglah kalau pergi Pasir Penambang, kalau pergi Kuala Selangor, kalau pergi Pekan Setiawan kampung saya, atau pergi ke Bagan Datuk pasarnya, itu ikan original. Kalau di Kedah tu, di Kuala Kedah, ataupun di Kuala Tanjung Dawai, saudara. Begitu juga di Kuala Perlis. Saudara, Yasmi cerita politik malam. Siang ini kita cerita mengulas tentang kehidupan rakyat, kisah masa silam saya. Sebab saya bagi tahu tu, memanglah adalah beberapa politik sedikit, tetapi persoalan yang saya lihat, macam saya kata tadi, bila saya terkenangkan jambatan dah siap yang ada di Sabak Bernam, dah lama dah buat. Begitu juga di Pelik Buntar, di kawasan-kawasan lain di Semenanjung. Tetapi jambatan ini masih diperlukan, khususnya untuk warga kita di Sabah dan Sarawak. Banyak kawasan-kawasan yang menghubungkan antara daerah dengan daerah itu, saya lihat seolah-olah ketinggalan. Saudara Mi Yasmi nak tahu cerita politik, kita jumpa jam 9.30 malam. Banyak cerita saya mengulas politik. Tapi yang waktu petang-petang begini, saudara 1Z cuba ulas sikit tentang penipuan pada pemilihan parti pun malam nanti. Memang saya dapat laporan saya. Ia juga berlaku pemilihan ketua pemuda di Langkawi, ia berlaku di Tintiwangsa, ia berlaku di Bagan Datuk, banyak. Jadi kita ulas malam nanti. Siang kita bercerita tentang kehidupan rakyat, cerita pasal jagung, kita cerita pasal jambatan gantung, kita cerita pasal peri, kita cerita tentang mentarang. Memanglah mentarang itu sedap, saudara. Saya kadang-kadang saya rasalah ada waktu-waktunya kita jangan sangat-sangat berpolitik lah. Fikirkanlah soal rakyat. Saya balik ke kampung saya melihat warga saya ramai lagi yang amat mengharapkan satu perkembangan ekonomi yang dapat dibangunkan supaya barang-barang dapat dikawal dengan baik dan poket rakyat tidaklah tinggal duit siling ting-ting-ting. Yang kita harapkan rakyat boleh makan, boleh membesarkan keluarganya, anak-anak boleh pergi sekolah. Itu yang paling penting, saudara. Memang hari ini ramai warga kita yang sudah pun terpelajar. Zaman saya dulu, kalau nak masuk universiti itu, rasanya setahun seorang atau 2 orang saja yang mampu sampai ke Menara Gading.
Sekarang ni boleh dikatakan balik kampung, anak kat mana? Anak kat UiTM. Anak kat mana? Dekat USM. Anak dekat mana? Dekat Isti Melaya. Anak dekat mana? Dekat Amerika. Anak dekat mana? Boleh dikatakan setiap rumah yang saya jajab di kampung saya, semua dah bergelar siswazah. Zaman saya dulu, Allah, daripada ujung ke panggil hulu, daripada hulu sampai ke hilir. Seorang, adalah dulu, mula-mula dulu seorang, Dr. Yusof, Allahyarham, bapa saudara saya. Seorang dapat belajar di Universiti Melaya dalam bidang perubatan. Keluar sebagai doktor, tapi hayat tak panjang, dia meninggal kesan akibat sakit buah pinggang. Seorang. Kemudian naik 3-4 tahun, seorang, sudah syukur. Naik 5-6 tahun, seorang. Begitu keadaannya. Kemudian saya, itu adalah kawan-kawan sekolah saya, Puan Norella misalnya. Inilah yang sempat belajar ke Menara Gading. Sekarang ni saudara, tiap-tiap rumah dah ada. Saya yakin kalau di kampung tu, ambil batu ataupun buah-buah putik kelapa tu balik ke rumah, mana rumah yang kena tu tanya anak. Mestilah anak atau cucu mereka sudah pun bergelar siswazah. Saudara, Zanggi Putih zaman sekarang ni saku dah rata. Itu yang masalahnya. Itu yang perlu kita tangani, saudara. Inilah yang saya harus saban malam setiap hari saya mengatakan, pimpinan harus melihat. Jangan diizinkan perut rakyat terus kempis. Sebab bidalan Inggeris mengatakan, people are very angry when they are hungry. Orang bila lapar, dia akan mengamuk. Selagi perut dia ada berisi, insya-Allah boleh ditenangkan, boleh disabarkan. So, pastikan jangan sampai perut rakyat kempis bagaimana apa berlaku di negara Afrika. Kita tak mahu melihat bencana itu berlaku melanda negara kita ini, saudara. Apa hal ni, Zack? Tak habis-habis ceritanya. Itu saja. Selam King zaman dulu ada jambu keling, jambu susu dan buah rokam. Ini benar, saudara, Lan. Buah rokam tu dia warna kuningan. Sedap, manis, masa-masa manis. Jambu susu dia putih. Macam juga jambu air, tapi dia besar. Jambu susu ni makan cicah dengan garam aja, saudara. Jambu keling saya tak perasan. Jambu mawar ada. Saudara Juladi Hakim, dulu kalau SRP Mangkor tak dapat naik tingkat 4. Bayi Medan benar. Dulu kita ada peperiksaan. Zaman saya adalah warga yang pertama menghadiri peperiksaan penilaian darjah 5. Itu yang bila dapat result yang baik tu dapat beasiswa. Daripada darjah 5 kemudian nak masuk ke sekolah remove class atau kelas peralihan sebab belajar dalam bahasa Inggeris. Pelajaran diajar dalam bahasa Inggeris, tak ada orang bising pun. Kemudian meningkat ambil LCE ataupun SRP. Kalau tak berjaya dalam LCE ataupun SRP, LCE itu Lower Certificate of Education, saudara. Itu peringkat O level lah bawah, bukan A level, saudara. Dan kalau tak lulus tingkatan 3 tu tak dapat naik tingkatan 4. Itu kalau Mangkor tu tak dapat. Kemudian daripada tingkatan 4 naik MCE ataupun SPM. Kalau Mangkor tak dapat lagi nak naik tingkatan 6 bawah ataupun 6 atas. Sistem pendidikan kita daripada darjah 5, kemudian CJ Sendah Raja Pelajaran LCE, kemudian naik MCE atau CJ Pelajaran Malaysia, kemudian baru naik pada HSC, CJ Tinggi Pelajaran, baru masuk ke universiti 5 tahap. Sekarang ni tak ada masalah apa. Saudara Zack, cerita ni cerita pasal mentarang lah, Zack. Buat cerita apa lah, cerita pasal politik. Saudara Amir Hunter dia kata jambu tu masam. Dia masam-masam manis, jambu susu. Namanya jambu susu, tapi tak terasa susu, dia putih. Cantik buahnya, saudara. Dan kalau ada kehijau-hijauan tu belum masak. Dia kalau dia masak dia mesti putih semua. Saudara Huzairi Azhari. Dia kata dekat hotel Datuk Jamal Yunus ada ikan masin dekat Skincan. Ikan kering lah, ikan masin yang dijual. Saudara Ahi Napi, hutan bakau di Sungai Segari pun dah pupus. Habis dah musnah. Sebab itu semalam, kemarin tu saya ceritakan macam mana kita cari buah berdara, buah-buahan di desa kita. Sekarang dah semakin tak ada, saudara. Macam saya pernah ceritakan, buah kerukup dah tak ada, buah duat dah tak ada. Bukan buah duit, saudara, buah duat. Kalau di Kedah dia panggil buah kriang dot. Hitam. Bila masak dia hitam, merah ke hitam-hitaman. Kemudian yang tak ada, susah nak cari sekarang ni, buah sentul. Begitu juga macam buah mangga tu pelampau, dia panggil.
Melampau pun dah susah nak cari. Dia mangga ni ada banyak jenis saudara. Mangga pau, mangga dodol, mangga siam, kemudian mangga kuinin, buah macang. Banyak jenis. Jadi kita kalau kecil-kecil dulu kita tahulah jenis-jenis buah-buahan. Dan begitu juga macam saya katakan, susahnya nak sekarang ni nak cari buah bidara. Apa semalam saya sebut satu buah tu yang dia ada di Pantai Remis dulu banyak. Sekarang susah nak cari. Kemudian apa lagi buahnya? Jambu kepal pun sedap. Jambu kepal yang satu ni saudara. Saudara Muhammad Saleh Mak Hassan kam jambu kepal. Boleh cerita kat saya bentuknya. Boleh kita bercerita. Buah-buah dulu ada lagi tak? Buah nana. Buah nana ini saudara buah bukan nana. Saudara kastamin Tuan Haji ya. Buah nanam. Dia pohon dia rendang tapi buah-buah di pangkal. Dia tidak di dahan, di pangkal tu. Dia sekarang macam katak puru tu. Dia bila masak dia kekuning-kuningan. Manis. Tapi kalau tak masak pahit. Kelat. Kalau ada masanya dia masam sedikit. Dan ini memang di kampung saya dah tak ada. Dulu adalah di rumah Tuan Nek Dinah saya panggil, dekat dengan rumah Tok Cu Jamil. Itu ada dekat dengan kawasan limbah dia tu ada pohon pokok 66. Buah 66 pun dah tak ada sekarang saudara. Buah koya tak tahu, buah tampui susah nak cari. Buah sentul memang susah, buah tampui apatah lagi saudara. Buah tampui di kampung belah saya tak ada, tapi buah tampui ni banyak berada yang banyak ada di belah Johor. Di buah kemunting. Saudara Zian. Benar, buah kemunting. Buah kemunting ni dia mesti pasir pantai. Pohon kemunting susah nak cari. Tak tahulah sekarang ni ada ke tak ada saya tak tahu. Tapi kalau jumpa tu memang sukalah, boleh. Tak ada dah sekarang saya. Begitu juga dengan buah keriang tak ada. Buah keriang lain, buah keriang dot lain, orang Kedah panggil. Buah setui, buah macam sentul tapi boleh setui. Setui ni buahnya berbulu-bulu, kena dibuang dia punya bulu tu, baru dia kopik dia punya isi. Memang sedap buah setui. Jambu kepal putih boleh buat peluru. Ini saya tak tahu, Puan Halimatun Said. Jambu kepal saya tak tahu, jambu mawar saya tahu. Buah kemunting benar. Buah binjai Zaura Zamri Asi memang susah nak cari. Binjai ada dua, tapi sekarang ni binjai banyak di Melaka. Di kawasan saya dah tak ada dah, kurang. Mungkin ada juga belah-belah bota tu ada juga, tapi binjai ni dia ada dua jenis, satu binjai yang manis, satu binjai yang masam. Kalau binjai yang masam dah bau tu pekat hidung kita saudara. Tapi bila yang masam yang manis tu sedap juga dimakan. Nah saudara, buah dabai saudara Razak Muhammad Noh, saya tak tahu apa itu buah dabai. Tolong cerita saya. Buah mempelampau yang muda ragut macam tu je, tak pula sakit perut ya saudara Rabuddin Pasrat. Memang saudara, kecil-kecil kita dulu kita balun buah mempelampau ni kita tak makan yang muda. Yang muda tu memplam padi. Itu banyak dekat sekolah saya ada satu pokok dia besar. Itu memplam padi. Kalau mempelampau dia tak makan muda-muda. Dia kena tunggu jatuh bila dah masak, angin, musim hujan dia jatuh. Buah mempelampau ni saudara kita makan, jatuh ke tepeng aja, celah-celah pokok nanas ke atas ni tanah tu, ambil lap dekat seluar aje. Kopik makan, tak sakit perut pun saudara Rabuddin Pasrat, betul. Saudara Bayan Medan, buah larah pun tak dapat cari. Mahasam jeruk kelubi ada di Kelantan. Kalau nak cari jeruk kelubi masih ada lagi. Kalau pergi ke pasar Siti Khalijah masih ada lagi. Tapi di sebelah sini dah tak ada. Sedangkan kampung saya dulu banyak saudara dulu buah kelubi. Sebab dulu dia punya daun-daunnya digunakan untuk buat atap. Saudara, daun bertam. Sekarang dah tak ada dah buah kelubi, susah nak cari. Jeruk kelubi memanglah buah kelubi ni masam. Masamnya memang masam semasam-masamnya. Tak tahulah macam mana anak dara boleh suka makan buah kelubi ni. Leli-heli saudara. Dipotong buah tu dicecah dengan garam je saudara, tak adalah kau rojak sebagainya. Buah kuncu saya tak tahu pacu. Buah kuncu tu buah apa tu pacu? Cuba cerita saya. Buah janggus pun tak ada. Dulu setelah Hanaf ni Ahai Napi dia kata tanam atas kubur. Saya dia buah janggus ni selalunya dia jadi macam pagar kawasan rumah dan sebagainya. Dan saudara Junaidi Hakim, memanglah ini yang sentiasa kita cari, iaitu buah hati. Nak cari buah hati sebagaimana kata saudara Junaidi Hakim, kita jumpa jam 9.30 malam nanti dalam Amir Hijaz Pen. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.